Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah fa sallallahu alaihi biha 'asharah, atau kama qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Tambah-tambah pula bulan Ramadan ni, selang-selang antara 2 rakaat kita boleh selawat. Tapi takkan selawat tak ingat, Ustaz? Selawat bukan mesti selawat macam di masjid di surau. Selawat macam mana yang kita ingat pun tak apa. Kalau tak nak selawat, kita boleh ganti dengan baca Quran ke, kita ganti dengan baca tasbih ke, boleh belaka. Tak ada larangan belaka. Jadi jangan kita tak buat amalan sahaja. Itu menjadikan kita orang yang rugi. Jadi insya-Allah lepas kita dah selesai solat sunat tarawih hari ni, alhamdulillah, tahniah pada siapa yang selesai dan siapa yang belum selesai, masih ada masa. Masa tarawih ni panjang. Start daripada lepas kita semayang isyak tadi sampai sebelum azan subuh. Kalau tuan-tuan rajin, boleh semayang tarawih pukul 1 pagi, 2 pagi pun tak apa, 3 pagi pun tak apa. Boleh belaka. Jadi insyaAllah pada malam ni, sambil-sambil kita duduk antara nak nunggu more, kita sembang-sembang sikit berkaitan dengan puasa, insyaAllah. Yang tadi kita nak sembang pasal adab-adab kita orang yang berpuasa. Puasa ada ke adab dia. Macam mana kita belajar ada adab, kita nak makan ada adab. Maka macam mana kita nak puasa pun ada adab. Kita nak masuk Minang pun ada adabnya. Ada tol lah, kena pantun dululah, baru cantik. Ni puasa. Padahal puasa ni Tuhan nak tengok sendiri secara terus tanpa perantaraan malaikat. Kata Allah, wasaumu li, dan puasa itu kerana aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan beri ganjaran pahala puasa. Ini yang disebut dalam hadis kudusi, dalam hadis riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi. Jadi insya-Allah hari ni kita nak sembang-sembang tentang beberapa adab untuk kita pelihara sepanjang kita duduk di dalam fatrah bulan puasa, bulan Ramadan, bulan maghfirah, insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, adab yang pertama, kita disunatkan untuk tu'ajjil fitrah, iaitu mensegerakan buka puasa. Sunat kita buka puasa dengan segera, cepat buka puasa. Dalam satu hadis Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, atau kama qala. Allah kata dalam hadis kursi ini, yang paling aku cintai di kalangan hamba aku kepada aku, di kalangan hamba aku, iaitu siapa yang paling cepat buka puasa. Cepat buka puasa. Jangan bila dah azan relax lagi tengok cerita Doraemon bersama anak di channel 611. Dululah ni channel baru. Dah kita sebelum buka puasa tu dah duduk standby. Tu makna cepat. Azan-azan je kita terus buka puasa. Memanglah cepat, tapi janganlah cepat sangat. Ini belum azan lagi dah standby dah. Kurma ni dah mulut dah. Dah apa itu? Tunggu, dengar aja. Terus ngap. Janganlah cepat sangat. Kenapa? Takut. Bukan kadang Tok Bilal tu bukan nak azan lagi. Dia test mic je. Kita dah ngap. Test 1, 2. Udah lebuh gitu. Maka janganlah cepat sampai apa itu. Steady je duduk. Buka puasa macam biasa. Maka siapa
buka puasa cepat, tak tangguh-tangguh buka puasa, maka dia menjadi orang yang paling Allah kasih. Kan susah pun nak bagi Allah Ta'ala sayang kita, buka puasa pada waktunya. Kita nak mengorat jenuh cari apa dia suka makan, dia suka baju warna apa, nak bagi dia suka kita. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita suka, dia suka ke kita, apa dia? Salah satu dia buka puasa awal, buka puasa pada waktunya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila buka puasa, pastikan kita buka puasa dengan buah kurma. Kerana Nabi sebut dalam hadis, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang buka puasa, apabila buka puasa salah seorang daripada kamu, maka hendaklah berbuka dengan buah kurma ataupun buah tamar ataupun buah rutab. Dalam hadis ini Nabi sebut rutab, tamar, rutab. Buah kurma lah, kita senang nak faham. Kat Malaysia ni kita ada kurma yang tak kira lah Yusuf Tayyub ke apa ke, boleh belaka. Boleh belaka. Kenapa buka puasa dengan buah kurma? Kata Nabi, fa innahu barakah. Kerana ada keberkatan pada buah kurma. Disebut secara khusus buah kurma. Cuma di sini sebahagian ulama bahas, kenapa disuruh buka puasa dengan buah kurma? Kerana kurma ni dia ada satu sifat yang manis, yang boleh mengenyangkan perut, boleh memudahkan perut kosong untuk hadam. Maka sebahagian ulama sebut dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Marbawi ada sebut, ada juga ulama yang menyebut kalau tak ada buah kurma, kita boleh ganti dengan buah-buah lain yang mempunyai sifat manis. Cuma dalam hadis yang kita baca tadi, kata Nabi, faman lam yajid, siapa yang tak ada buah kurma, maka berbukalah dengan air, fa innahu tahur, sesungguhnya air itu bersih. Kalau kita tak ada buah, kita buka puasa dengan minum air dulu. Jangan terus kita makan nasi Arab tu. Jangan terus makan nasi wangje tu. Jangan terus makan. Kita minum dulu apa-apa pun. Ni antara sunnah-sunnah ada adab seorang yang berpuasa. Kemudian tentunya seterusnya apa benda lagi? Seterusnya kita disunatkan berpuasa. Berpuasa pula. Lepas tarawih ni memang apa itu? Disunatkan apa ke nama? Disunatkan kita bersahur. Bersahur ni, sahur apa benda? Sahur ni adalah makan. Sama ada makan itu banyak, ataupun makan itu sikit, ataupun kita meminum seteguk air kosong. Mendapat pahala sahur. Disebut dalam fiqh, dalam kitab fiqh manhaji begitu. Mana kata kita boleh sahur dengan makan dengan bilangan yang standard lah kita makan, ataupun kita makan sikit, ataupun kita makan hanya dapat dengan minum air sahaja. Nabi kata, tasahharu walau bijiz'ah ma, walaupun dengan seteguk air kita boleh bersahur dan mendapat pahala sunat untuk bersahur. Cuma sahur ni bermula bila? Sahur ni boleh bermula pada nisful laili, pertengahan malam sampai kepada sebelum azan subuh. Pertengahan malam mula bila? Kiralah kita malam start pada maghrib, kita akhir malam kita azan subuh. Katalah pukul 6, pukul 7.30 lah start malam, sampai pukul 6 pagi lah lebih kurang. Maka start bermula sahur, mendapat mula waktu sahur itu adalah di pertengahan malam. Mana kata lebih kurang pukul 12, pukul 1 tu dah mula dah nisful lail, separuh malam. Maknanya di situ dah bermula sahur. Tapi tuan-tuan, sahur ni disunatkan kita sahur untuk mengakhirkan sahur. Disunat kita untuk mengakhirkan sahur, kerana inilah perbuatan Nabi. Mana dalam satu hadis, Zaid bin Sabit cerita, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila salah, kemudian kami mendirikan semayang. Bila Anas bin Malik dengar Zaid bin Sabit cerita macam tu keadaan, dia bersahur dengan Nabi, kemudian terus mendirikan semayang subuh, maka Anas bin Malik tanya, sebelum kamu semayang subuh tu, berapakah masa di antara habis sahur dengan
dengan sembahyang subuh. Maka Zaid bin Sabit kata qadar qamsina ayah. Kadar seorang lelaki membaca 50 ayat Quran. Maka di sinilah ulama kita letak waktu imsak. Makna kata waktu imsak itulah kita berhenti. Di situlah waktu berhenti. Antara imsak nak sampai ke azan subuh tu lebih kurang kita membaca 50 ayat Quran. Lebih kurang. Maka di situlah datang waktu imsak kita berjaga-jaga. Makna kata janganlah kita akhirkan sahur sampai Tok Imam, Tok Bilal tu dah tarik nafas. Allah, sampai Tok Bilal janganlah apa itu. Kenapa takut tak sempat nak minum air? Kan? Maka kita sebelum lebih kurang 10 ke 12 minit nak masuk azan tu, maka di situ waktu imsak boleh tengok dalam kalender masing-masing, dalam jadual buka puasa masing-masing, maka kita berhenti di situ. Bila kita berhenti di situ, maknanya kita mendapat orang yang mengakhirkan sahur. Itu lagi satu sunat. Sahur, kita mengakhirkan waktu sahur. Makna kata berhenti sahur bila dekat waktu imsak. Tentang ustaz kata apa itu, dia makan tadi pukul 4.30 start sahur. 4.30 dia pun makan. Pasal apa? Nak dapat fadilat berhenti sahur waktu imsak tu ustaz. Makan sampai pukul 5.47. Sahur imsak 5.47. Ya ke? 47 kot nah. Rasanya lah kalau di Padang Kuala Kangsar ni. Kati tak tahu. Kati berapa Ustaz Simin? Kati pukul 8 pagi kot. Ikut keadaan lah. Maka jangan pula dimakan daripada pukul 4.30 sampai pukul 5.47. Maknanya Nabi nak suruh kita sahur tu kalau kata 5.47 tu waktu imsak, waktu kita berhenti, dalam pukul 5.30, 5.20 kita makan. Tu cantiknya. Ataupun 5 suku ke agak-agak tak tu. Tapi kalau kita dah terawih sangat ya. Terawih sangat. Pukul 5 dah terbangun. Pukul 4 suku dah bangun makan. Atau sekarang dalam pukul 5 suku, dalam 5.40 kita minum air seteguk. Kenapa nak dapatkan fadilat akhir sahur tu? Itu. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya apa yang disebut oleh Syekh Mustafa di dalam kitab Fiqh Manhaji, iaitu apa benda adat-adat yang lain. Seterusnya meninggalkan bercakap perkara-perkara yang yang sia-sia. Apa tanya? Mengakhiri berbuka macam mana ustaz? Yang ni pun tadi kan dah cerita, tu masuk lambat tu. Tadi kita dah cerita dah awal-awal nombor 1 sekali disunatkan buka puasa awal, kerana paling dicintai Allah orang yang paling cepat buka puasa. Boleh tengok hak depan tu nanti insya-Allah kita dah cerita. Kemudian kita kena meninggalkan cakap benda-benda yang sia-sia. Seperti mana apa? Seperti syatmu. Syaitan ni kita mengumpat orang. Ataupun kazab, ataupun kita cakap benda yang dusta, ataupun ghibah, kita mengumpat, ataupun namimah, kita mengadu domba, ataupun kita buat perkara-perkara yang boleh menaikkan syahwat. Ni semua ni ada adab yang kita kena ada adab yang perlu kita jaga. Tinggalkan perkara-perkara yang boleh menaikkan syahwat kita. Kan nazar ila nisa, seperti mana melihat kepada perempuan. Atau ustaz, dalam Facebook dah ramai menor muka orang. Kita lalukan cepat-cepat. Sebab tu kalau kamu perempuan kalau nak selfie ke apa ke nama ke, kalau boleh biarlah 2-3 orang. Janganlah seorang dia. Kenapa risau kalau lawa? Kalau muka macam tu kat limah tak apa. Baik. Wasima'ul rina, dengar lagu-lagu yang lara-lara. Ni juga perlu ditinggalkan. Ni ada adab buka ataupun ada seseorang yang berpuasa. Bukan tak boleh dengar lagu. Boleh. Tapi lagu-lagu yang dibenarkan dalam agama. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama lagu-lagu yang dibenarkan syarak ni ada beberapa syarat. Nak nyanyi tak salah. Contoh nak karaoke ke apa ke nama boleh belaka. Tapi ada syarat dia. Disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Halal wal Haram. Boleh buka tengok. Antara syarat-syarat sesuatu lagu tu nak dinyanyikan, pertama lirik dia itu mesti tidak bercanggah dengan syariat. Barulah boleh dinyanyikan. Ini kadang kita nyanyi lagu pun kita pun tak tahu lirik dia apa benda pun tak tahu.
itajak tawe, we chai, you can get it. Apa benda? Kita pun kadang tak tahu. Kalau kita reti tak apa. Nyanyi lagu Hindustan. Ham tum de pal gai. Entah apa benda maksud. Apa nama? Oi, hantu kat limah pun ada orang kenal. Berat. Dia pandang guna mata hati tu gamaknya. Dia tak pandang pada paras rupa ya. Tak apa. Baik, apa benda cerita tadi? Dah hilang ingatan dah tadi. Makna dia apa nama Allah Subhanahu Wa Taala nyanyi nak tengok syarat-syarat dia, boleh buka kitab tu halal, kitab halal wal haram Dr. Yusuf Al-Qaradawi, banyak syarat-syarat dia. Antaranya salah satu dia lirik lagu mesti kena menepati syariat. Maknanya nak nyanyi faham lagu lah yuk. Ini tak faham apa faedahnya. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajah bi an yad'a ta'amahu wa syarabahu atau kama qala. Nabi kata siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang keji, maka tiadalah bagi Allah itu untuk dia memandang kita yang menahan lapar dan dahaga. Muhammad Firdaus Idris, tengok sekali tak apa ustaz, jangan tengok dua kali kan. Ya betul. Ya Ali, Nabi kata ya Ali la tatbi' nazrah binazrah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Tapi fa innalakal ula falaysa lakasaniyah. Atau kama qala, Nabi kata bukan yang pertama pandangan tu bagi kamu, yang kedua tu bukanlah bagi kamu, dah haram dah. Yang pertama tu dimaaf pada hukum syarak. Tuan dirahmati Allah. Kalau Sayyidina apa ke nama, panjanglah nak cerita tu, dah lain kali lah kita cerita. Baik, balik kepada cerita tentang apa ke nama puasa kita tadi. Adab-adab untuk kita berpuasa. Antaranya lain apa dia yang disebut oleh Syekh Mustafa dalam kitab fiqh, itu al-ightisal anil janabah qabla al-fajri, iaitu kita mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Ni kena jaga. Kita kalau berjunub pada malam hari, disunatkan sebelum azan subuh kita mandi wajib. Sebelum azan subuh disunatkan mandi wajib. Tetapi kalau kita nak mandi wajib pukul 6.45, dia nak sembahyang subuh ke berapa, tak, puasanya tetap sah, tak ada masalah, boleh. Cuma disunatkan kita mandi wajib sebelum azan subuh. Kerana apa? Kerana untuk menjadi bersih di permulaan puasa kita. Yang ni yang disebut ulama. Maknanya apa? Kalau kita tak mandi wajib lagi, kita puasa selepas azan subuh, puasa kita sah, dia tidak membatalkan puasa kita. Tetapi sunat ataupun afdal kita mandi junub dahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat daripada riwayat Imam Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah satu hari Nabi bangun untuk solat subuh dalam keadaan berjunub. Bukanlah dia bermimpi, min ghairil ihtilam, tetapi berjunub. Kemudian Nabi mandi dan kemudian Nabi berpuasa. Maksudnya Nabi mandi dulu. Ini perbuatan Nabi. Ini perbuatan Nabi, mandi dulu baru berpuasa. Tetapi kalau kita puasa lepas itu mandi tidak membatalkan puasa. Tapi adabnya mandi wajib dulu. Itu pun kalau siang. Kalau siang pula. Kalau malam. Cari pasir namanya. 2 bulan turut-turut yup. Sebulan pun ngempor. Kemudian seterusnya apa benda adab puasa lagi adalah tarkul hijamah, kita meninggalkan untuk berbekam. Berbekam boleh tak bulan puasa? Tidak membatalkan puasa, sebab Nabi sebut salasun la yuftirna as-saim, al-hijamah wal khay'u wal ihtilam. 3 benda yang tidak membatalkan puasa: berbekam, lepas itu muntah tak sengaja, termuntah, ataupun yang ketiga apa nama tadi tu, ataupun termimpi, maknanya keluar mani dengan tak sengaja, mimpi. Maka tidak membatalkan puasa. Tetapi
adalah meninggalkan berbekam itu lebih diutamakan. Adab kenapa? Adab berpuasa ni kita tinggalkan berbekam kerana dengan berbekam tu dia boleh melemahkan kita orang yang berpuasa. Kemudian adabnya lagi wa tarku zuq ta'am. Meninggalkan merasa makanan. Kita masak udah 30 berapa tahun kita masak. Tambah-tambah pula masak rendang Tok Cik Noh. Yang Ustaz Pak Izzuddin jual tu. Tak payah rasa-rasa dah tentu dah sedap. Promote sikit. Boleh beli sambal garing Cik Noh. Tapi dia tak ada sambal garing lah. Nampak banyak rendang Tok ya. Tak payah rasa-rasa. Maka adabnya kita meninggalkan rasa. Tapi kalau kita nak rasa juga tidak membatalkan puasa. Kenapa adabnya supaya kita tinggalkan rasa tu? Kerana dibimbangi kita rasa-rasa takut-takut habis pinggan rasa tu. Abang tanya mana sepinggan tadi? Saya rasa udah semangkuk tu yang rasa. Bukan tak boleh. Jadi dia tak faham bahasa Melayu. Heran kita. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, maka adab puasa kita meninggalkan merasa makanan. Kita dah berapa lama dah masak, tapi kalau nak rasa juga, risau dia masak bomboloni tu tak jadi, dia rasa. Tapi jangan rasa seketui ya, rasa di lidah je. Kemudian buang balik, kumuh. Okey. Seterusnya apa benda adab lagi ketika mana kita berbuka puasa? Yaqulu indal fitrih ketika dia berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tu je. Jangan baca panjang-panjang. Bila dah azan, baca Allahumma laka sumtu tu yang kita dok baca tu je. Ini kadang-kadang ada setengah tempat tu. Dia bukan setakat bukan setakat baca doa, dia meratib bagai. Duk tahlil. Tu imam pun satu dia duk faham tahlil tu kena habis sampai la ilaha illallah. Tahlil lagi 5 minit nak masuk baru duk astagfirullah. Baru nak start. Lepas tu dia kira nak perhabis tahlil. Orang dah azan yang Tok Bilal ni dah nak ambil kurma dah. La ilaha illallah. Nak perhabis juga 99 kali tu. Pada badan dah yop. Bila dah azan, bertahlil ke berhenti, terus baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dapat pahala sunat terus makan. Dapat pahala sunat baca doa, dapat pahala sunat cepat makan. Tak payah tahlil-tahlil tu pun kalau nak baca boleh, tapi awal lah sikit buka puasa pukul 7.23 kan. Pukul 7.10 start lah tahlil. Ni 7.23 buka puasa. 7.20 baru nak astagfirullahalazim, berat nanang. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian seterusnya, apa lagi adab-adab kita bila kita berpuasa? An yufattiras saimin. Kita bagi orang hantar makanan kepada orang untuk berbuka puasa. Kerana siapa man fattara saiman kana lahu mislu ajr. Siapa yang memberi orang berpuasa buka puasa makanan, maka dia dapat pahala orang seperti mana orang yang berpuasa tadi. Kata Nabi, ghairi annahu la yanqusu min ajri saim syai'an, tanpa dikurangi walaupun sedikit daripada pahala orang yang berpuasa tadi. Apa dia? Kita yang bagi jiran sebelah makan, kita yang bagi orang sebelah makan, maka orang tu buka puasa dengan makanan yang kita bagi. Dia dapat pahala, kita yang hantar dapat pahala dia, dapat pahala macam mana dia puasa tadi tu, tanpa dikurangi walaupun sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya disuruh kita memperbanyakkan sedekah pada bulan puasa. Apa kenapa disuruhkan apa tu? Lepas ni Ustaz Min pula buat live. Itulah awak pun nak tunggu ke Ustaz Azmin buat live lepas ni. Tajuk dia apa? Berpuasa di malam hari. Heran kita. Baik, banyakkan bersedekah. Kerana pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah sedekah yang paling afdal. Maka Nabi kata sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Maka kita pun banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Kerana nak membezakan sedekah kita pada bulan tak Ramadan dengan Ramadan.
Dulu bulan tak puasa kita boleh bagi RM10. Bulan puasa up sikit, upgrade dah sikit. Nak upgrade kan, kereta daripada kecil dah pakai besar. Ini sedekah, tak nak upgrade. Dia dulu bagi RM2, sekarang bulan puasa pun RM2 tanya, nak masuk benda mati esok? Syurga lah yuk, syurga benda. Jannatul Firdaus, sedekah berapa? RM1. Ada RM1 sedekah hanya nak bagi RM1, tapi nak masuk Jannatul Firdaus, nak masuk pintu mana mati esok? Oi, babu raya nak masuk, babu solah nak masuk, babu haji nak masuk. Oi, semua pintu nak masuk je. Oh, tapi sedekah RM1. Apa kekoman berbenar? Kalau kita tak apa ada duit, tak apalah RM1. Gaji sampai RM8,000. Gaji sampai RM10,000 sebulan. Ui, bilik ayah pun 8 di rumah. Tujuh. 8 di rumah. Bilik ayah saja. Belum masuk bilik tidur ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita antara adab puasa yang kita kena tengok diri kita. Saya pun orang betul juga. Bukannya pandai sangat pun, bukannya baik sangat pun, tapi kita sembang-sembang malam ni, kok kita boleh sama-sama amalkan untuk kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Wallahu alam. Rasa cukup sekadar tu. Semoga mendatangkan manfaat kepada semua sahabat-sahabat yang sama-sama mendengar. Terima kasih kepada yang menonton. Insya-Allah menjadi amal jariah kita untuk kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Boleh share-sharekan bagi manfaat. Fa yu'allimu asy-syahidu minkum al-ghaiba. Hendaklah kamu mengajarkan atau menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di kalangan kamu. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.